Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Sekali lagi kita bertemu dalam kelas sains bersama Sejo. Hari ini kita akan belajar tentang contoh perubahan bentuk tenaga. Yang kedua, kita akan belajar tentang tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Mari kita belajar bersama hari ini. Tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apabila kamu menulis perubahan tenaga, kamu akan menggunakan simbol ini dan juga simbol ini. Simbol ini bermaksud berubah kepada, manakala simbol ini pula bermaksud dan. Sebagai contoh yang pertama, semasa kamu mengayuh basikal, tenaga kimia akan berubah kepada tenaga kinetik. Dan dia ditulis seperti ini. Contoh yang kedua dalam perubahan bentuk tenaga ialah semasa kita menghidupkan televisyen. Tenaga elektrik yang digunakan akan berubah kepada tenaga cahaya, yang mana televisyen akan memancarkan image, dan tenaga bunyi, yang mana televisyen akan mengeluarkan bunyi. Contoh yang ketiga adalah semasa kita menyalakan api. Tenaga kimia yang tersimpan di dalam bahan bakar akan berubah kepada tenaga haba, yang mana api akan menghasilkan haba, dan tenaga cahaya, yang mana api akan memancarkan cahaya. Semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan, yaitu semasa penerjun berada di tempat yang tinggi, akan berubah kepada tenaga kinetik, yaitu semasa penerjun terjun, maka ia akan bergerak ke bawah dan itu adalah tenaga kinetik. Dan juga akan berubah kepada tenaga bunyi, yaitu semasa penerjun masuk ke dalam air dan itu akan menghasilkan bunyi. Seterusnya, untuk contoh yang kelima, kita lihat semasa kita menyalakan lampu sulu. Semasa kita menyalakan lampu sulu, tenaga kimia yang terdapat pada sel kering akan berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik pada lampu sulu ini seterusnya akan berubah kepada tenaga haba, yang mana mentol yang menyala akan menghasilkan haba karena menjadi panas, dan tenaga cahaya, yang mana mentol itu akan mengeluarkan cahaya. Contoh yang keenam adalah kalkulator surya. Dalam kalkulator surya ini dia ada satu panel surya, dan dia mendapatkan tenaga surya daripada matahari, dan tenaga surya ini akan berubah kepada tenaga elektrik, membuatkan kalkulator ini berfungsi. Tenaga elektrik itu seterusnya berubah kepada tenaga cahaya, yaitu ketika kalkulator berfungsi, ia akan memancarkan cahaya. Contoh yang ketujuh adalah ketika kendaraan bergerak. Kendaraan mendapat tenaga kimia daripada bahan api fosil, dan enjin kereta akan mengubah tenaga kimia ini kepada tenaga kinetik, menyebabkan kendaraan ini boleh bergerak. Dalam proses fotosintesis juga perubahan tenaga itu berlaku, yang mana tumbuhan menggunakan tenaga cahaya daripada matahari dan mengubah tenaga cahaya itu kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis, di mana tumbuhan menyimpan tenaga kimia ini di dalam kanji. Tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri? Motosikal tidak mencipta tenaganya sendiri. Sebaliknya, enjin motosikal ini yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Apakah yang berlaku apabila motosikal ini berhenti? Apakah tenaga kinetik pada motosikal itu telah musnah?
Tidak, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Oleh itu, berdasarkan kepada contoh motosikal ini, kita dapat merumuskan bahwa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Baiklah murid-murid, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu boleh memahami apa yang kita belajar. Dan jika kamu ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya di dalam grup. Seperti biasa, jangan lupa siapkan tugasan yang sebagi dan hantar gambar tugasan di grup sains kamu masing-masing. Selamat belajar!